2020 kerana kita sedia maklum perniagaan franchise ini dapat membantu menjana pendapatan dan juga menjana pertumbuhan ekonomi negara. Malah apa yang juga dapat kita ikuti dari temu ramah bersama wakil dari KPDN HGP beberapa minggu lalu, perniagaan franchise sebenarnya satu lagi platform ataupun satu lagi avenue yang boleh dilihat ataupun dipilih oleh pengusaha SME ataupun pengusaha mikro kita, sebab kerajaan juga banyak memberikan bantuan dari segi pilihan mana franchise. Sebab franchise senang, template dah ada, kita ikut saja. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, dua tetamu di studio kita pada pagi ini memang cukup berpengalaman dalam persekitaran franchise di Malaysia. Terima kasih Profesor Dr. Azmawani Abdul Rahman yang merupakan pengerusi Jawatankuasa Induk Perdagangan Antarabangsa kerana sudi bersama kami, dan juga Mr. Terry Lim, Naib Pengerusi Jawatankuasa Induk Franchise Malaysia. Terima kasih. Kita dalam situasi norma baharu sekarang, Prof dan Mr. Terry, perniagaan itu tetap diteruskan. Praktisnya juga berbeza tetapi tetap diteruskan kerana domestik ekonomi itu perlu kita perkukuhkan untuk kita bangkit dalam situasi sekarang. Jadi untuk FIM 2020 ini walaupun dilakukan secara maya, kita dengarkan maya. Jadi apa antara gambaran awal yang boleh diberikan terutamanya kepada para penonton kita yang terlibat dalam perniagaan franchise ataupun ingin terlibat dalam perniagaan franchise? Okey, actually FIM 2020 yang sepatutnya diadakan pada bulan April tahun ini, tapi kerana penularan COVID pandemik ini tidak dapat dilangsungkan pada bulan April, namun ia ditunda ke bulan Oktober bulan ini. Okey, tapi secara online, okey, so yang katakan maya. Okey, so apa yang boleh dibayangkan ya secara online sahaja. Okey, so dia lebih jimat masa, okey, save costing, time save cost, selamatkan masa untuk pengunjung untuk pergi secara online. Okey, so tahun ini ialah tahun yang ke-27 yang dianjurkan, tapi tahun ini secara online sahaja, virtual, kita panggil virtual. That's why kita pun prepare bersedia untuk secara online. So kali ini penganjurannya dianjurkan bersama Persatuan Franchise Malaysia dan KPDN HGP. Okey, dan juga program ini disokong daripada Matrix, World Franchise Council dan Asia Pacific Confederation, APFC. Okey, so dan tema program tahun ini ialah Beyond 2020 towards digitalization franchising. So pameran ini diadakan pada 15 sampai 21 Oktober jam pukul 10 pagi sampai pukul 4. So Mr. Terry terlibat dalam pameran. Ini persidangan. Kita sudah maklum persidangan franchise antarabangsa turut diadakan sebenarnya dengan virtual FIM 2020 dengan beberapa panel-panel jemputan yang terkemuka turut hadir untuk memeriahkan secara virtual. Jadi mungkin boleh kongsikan maklumat sedikit berkenaan persidangan yang akan diadakan. So saya dengan Mr. Terry sangat excited lah untuk bercakap berkaitan dengan pameran dan juga saya on persidangan ya. Jadi persidangan ini juga dianjurkan oleh Kementerian KPDN HGP dan juga Persatuan Franchise Malaysia, dan pada 15 hingga 17 tadi kalau pameran dia hingga 21 ya. Jadi 3 hari. Ini adalah persidangan diadakan secara tahunan yang very berprestige lah ya. Dan secara virtual juga sebab kita dengan keadaan COVID-19 ni isu-isu keselamatan, tetapi secara virtual tetapi mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Untuk kali ini kita punya persidangan ni very special sebab kita selama 3 hari, 15 hingga 17. Selama beberapa tahun yang lepas, contohnya 5 tahun yang lepas kita buat di PWTC, kita buat di pernah di KLCC Convention Center secara face to face dan 1 hari. Sekali ini 3 hari. Kenapa 3 hari? Kerana kita ada banyak demand dari segi topik-topik yang kita sediakan. Ada lebih daripada 20 topik yang boleh dipilih daripada 10 speaker yang akan berkongsi
kongsi topik-topik menarik ini, dan mereka ini terdiri daripada pengamal industri dan juga terdiri daripada konsultan-konsultan daripada dalam dan luar negara. Jadi kita merasakan ianya amat bagus, dan selain daripada tadi kita kata ianya merupakan virtual 3 hari, dan yang kelebihan yang lain pada tahun ini sebab kita boleh pick and choose daripada 20 tajuk tu, boleh lihat pick ke semua tajuk ataupun pilih 6 tajuk yang berkaitan. Tajuk-tajuk berkaitan dengan franchise untuk menggalakkan lagi usahawan di luar sana menceburi bidang franchise daripada segi marketing, expansion, produk, SOP, legal. So it's like a one-stop center. You boleh tahu everything about franchise. Yang saya kata pick and choose tadi, kenapa? Sebab oleh yang demikian kita ada options. Option dari segi cost, dan juga they just pay what they want lah. Mr. Terry, kalau tadi disebut tentang, banyak kita sebut tentang virtual apa secara maya dan digitalan, ini bukan satu aspek. Kita baru saja berbicara dengan Naxa dari segi cyber security. Jadi elemen maya, elemen IT ini memang sangat penting dalam situasi sekarang. Bagaimana ini dapat membantu para mereka yang terlibat dalam bidang franchise ataupun ingin terlibat dalam bidang franchise, kepentingan digitalisation ataupun pendigitalan ini? Okey, actually maksud digitalisation maknanya peminat yang ingin venture kepada franchise, dia tak perlu pergi secara fizikal. Dia just go online. Dia boleh buat dengan dia punya smartphone, dekat rumah, dekat office, bila masa, anyway. Cross border. Okay, cross border. Okay, dia just log in kepada portal yang kita sediakan. Lepas tu register, dia akan keluar semua pemain tekan portal tu. Okey, kalau dalam segi F&B dia ada, semua pun ada. Sama. Just experience dia lebih exciting. Nampak macam dia masuk real. Just real. Dia betul lah. Yes. Just betul. Macam di lobby, ada lobby. Lepas tu ada directory. Just pilih. You nak education within your budget. Semua ada sana. Dari segi exhibition. Yes. Ada booth kiri kanan macam you betul-betul betul-betul berada di persidangan dan pemameran tersebut. Dan dia ada face to face dengan pemain. Face to face, kalau katakan okey, dia nampak pemain apa tu, standby to communicate. Face to face communicate. Dia ada video conferencing. Dia akan tanya soalan. It's a totally different experience. Should try. Saya rasa PKP ini memang telah mendedahkan rakyat Malaysia dengan experience, virtual experience ataupun pengalaman secara maya ini. Prof, kita tahu kalau dari awal bulan 3 dulu ramai yang telah pemula membuat persidangan, meeting, briefing semua secara Zoom dan secara online dalam talian. Bagaimana untuk memastikan semua yang pergi ke secara online nanti, secara dalam talian nanti mendapat manfaat yang mereka inginkan? Sebab walaupun 3 hari walaupun panjang tak cukup kalau nak dibandingkan dengan saiz pengusaha yang terlibat dalam bidang franchise. Okey, so bila kita bercakap berkaitan dengan persidangan yang penting kita tahu sekarang ni pun macam online learning dah menjadi semakin popular. Semakin popular sebab kita kata tadi dia cross border dan sesiapa saja menjimatkan masa. In fact saya kata tadi dalam persidangan kita ni kita boleh choose daripada 20 topik. You don't have to be there all the time. You just go for what you need. Jadi kita pergi balik kepada pilihan-pilihan topik daripada 20 topik ini. Memang kita lihat kepada pengisian akan membantu mereka yang enroll dalam persidangan ini untuk menggalakkan mereka bergiat dalam bidang franchise. Sebab kalau kita lihat kepada selection of topik kita dengan speaker kita yang sangat berpengalaman, dengan kita speaker daripada dalam dan luar negara, kita lihat contohnya macam mana nak menggalakkan. Kita ada topik atau isu berkaitan dengan siapa-siapa saja di luar sana usahawan yang nak melihat sama ada mereka ni sesuai tak bergiat dalam bidang franchise. Jadi sebagai new franchisee, dia boleh evaluate diri dia melalui topik yang disediakan. Ataupun usahawan di luar sana yang memang dah ada bisnes. So pengisian yang kita sediakan ni, dia dah ada bisnes dan dia nak lihat sama ada bisnes ni is it time to franchise. Boleh tak di-franchisekan? Pun kita ada sediakan termasuk dengan
bodoh saja. Ya, bukan bodoh. Sama ada sebab you need establish SOP before you franchisekan business you. Dan dalam persidangan ini juga macam mana mereka boleh menambahkan mereka punya ilmu kerana mereka boleh lihat macam mana maksud saya kita ada juga sediakan isu semasa berkaitan dengan COVID-19. Maksudnya macam mana you nak menghadapi challenge COVID-19 daripada pengamal industri yang memang telah berpengalaman. Termasuk juga isu sesuai dengan tema kita towards digitalization. Kita juga ada isu berkaitan digitalization spesifik untuk perniagaan franchise. Very good selection of topik yang kita pilih. Sangat menarik. Saya tertarik dengan tema Virtual FIM 2020 Beyond 2020 towards digitalizing franchising. Apakah kelainan yang dibawa dalam Virtual FIM 2020 ini dan bagaimana ianya dapat membantu usahawan-usahawan di luar sana untuk menceburi perniagaan franchise ini sekaligus dapat menjana pendapatan mereka? Okey. Dia punya exhibition dia macam biasanya kalau yang tradisional, okey, yang biasanya investor dia kena pergi kepada physical punya requirement, tapi sekarang memang tak boleh lah. So yang digitalization ini dia one of the solution. Okay, one of the solution untuk menggantikan physical. Okey, kerana selain daripada mereka tak melayani dalam portal itu, dan juga ini akan diakses daripada pemain daripada dua negara. Okey, so kita ada lebih daripada 100 pemain dalam portal itu. Booth tu. Ramai. Yes, ramai. So kerana kita akan Persatuan Franchise Malaysia kita ialah body kepada World Franchise Council. So kita ada buat jemputan kepada Franchise Association dekat luar negara seperti Korea, Taiwan, Japan atau US. So dalam portal tu memang dia memang sesuai untuk pemain atau pelawat. Mereka ni potential for macam master franchisee untuk masuk ke Malaysia ataupun mereka menjadi berminat dengan local franchisor kita. Sekarang kita tak boleh buat physical. So dengan digital ini dia akan bagi semua peniat franchise untuk keluar daripada yang apa kita tak boleh buat sementara ini. Zon selesa tu agak bahaya, Prof. Sedikit kesimpulan untuk segmen kita pada pagi ini. Persediaan bagi mereka yang ingin terlibat, sebab kalau kita pergi fair ke exhibition ke pameran ke, kita dah buat homework dulu, kita pergi dan kita tahu latar belakang apa yang kita ingin cari. Walaupun dilakukan secara virtual, persediaan apa yang perlu dilakukan oleh mereka yang ingin menyertai pameran dan juga persidangan? Kalau ikutkan yang dari segi persidangan tadi tu, maknanya mereka kena sebab dia berbagai topik yang disediakan, jadi mereka kena lihat apa yang mereka mahu pelajari lah. Maksudnya mereka study dulu kedudukan mereka, so bila mereka tahu apa yang mereka kekurangan, apa yang mereka nakkan, jadi itu akan membantu mereka untuk lebih fokus dan menggunakan platform sedia ada untuk bertanya soalan dan sebagainya. Dan persediaannya of course lah boleh lawat Malaysia Franchise Association punya website ataupun terus ke laman web Virtual Franchise Malaysia vfm.mfa.org.my. Jadi di situ boleh tengok kepada macam mana nak mendaftar dan sebagainya lah. Daftarnya senang saja itu. Adakah bayaran dikenakan? Okey, very minimal, semurah untuk fee itu mestilah ada fee sebab speaker kita bukan calang-calang Jadi 350 yang paling murah untuk member, 350 untuk non-member, tetapi untuk pelajar ada diskaun. Dan saya kata tadi kalau dari segi persidangan tu boleh register sekarang sebab lagi 2 hari lagi dan kita pun dah 70% full capacity. Dan kalau katalah dalam 15 hari bulan tu berubah fikiran nak boleh register 15 hari bulan, 16 hari bulan, 17 hari bulan. Tapi kalau yang exhibition tu dia complicated sikit. Itu percuma. Untuk pengunjung kepada booth tersebut mesti kena try. Itu mesti kena try. Sebab dia is a new experience. Itu dia percuma. Just log in, masuk kepada exhibition hall, and then you macam lobby, and then you just pilih. Pelajarilah. Pengalaman nak menjadi franchisee. Kan, so boleh
boleh venture lah. Kalau selama ni mungkin kat KLCC dekat PWTC jauh. Tak nak jam semua. This is the best time lah. Terutama dalam PKPB ni tak boleh keluar, jadi kat rumah. Maksudnya penonton semua kena rasai sendiri pengalaman Virtual FIM 2020. Apa pun mengenai maklumat lanjut, anda boleh layari di laman sesawang yang tertera di kaca TV sekarang ini. Terima kasih Prof, terima kasih Mr. Terry. Dan kita berehat seketika.